warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan darajat takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita mengerjakan segala seluruhannya dan kita usaha meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita bertabiatnya supaya kita menjadi penyembah. Dengan sebab itu 17 kali sehari yang kita ikrar jadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardukan salat dan suruh kita baca dalam semaya kita 17 kali sehari. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajar, wa atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya aku beri kepada kamu wahai Muhammad suatu surah, yaitu surah Al-Fatihah, supaya kamu mengulai-ulaikan baca di dalam salat kamu, dan Al-Quran Al-Azim. Surah Al-Fatihah merupakan seafdal-afdal surah, sebagaimana sabit daripada Sahih Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Mu'alla qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'allimuka suratan wa hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Faqala li alhamdulillahi rabbil alamin. Abi Sa'id mencerita bahwasanya Rasulullah telah bersabda, aku nak hajar kepada kamu
suatu surah yang ia merupakan sebesar-besar surah di dalam Al-Quran. Lalu tu Rasulullah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam An-Nasai telah catat dari sebuah kitab dia namanya Amalul Yawma wal Laylah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibn Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La ukhbiruka bi afdali suratin fil Quran. Hei Ibn Abbas, aku nak cerita kepada kamu sebesar seafdal surah, semulia-mulia surah di dalam Al-Quran. Lalu tu fatala alaihi, maka Rasulullah pun baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, mengandungi cara didikan Nabi, didikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Bab yang หนทางวิธีทางที่เราจะพัฒนาตน dengan melalui surah Al-Fatihah. Cara kita nak membaikikan diri, nak mentarbiahkan diri peribadi kita masing-masing dengan surah Al-Fatihah. Kalau di Medan kan siksa pelajari, dia boleh guna Al-Fatihah dalam mendidikkan pelajar-pelajar dia sejak daripada anuban, pathom, matiyom, radap udum siksa. Kalau dia sebagai bapa, dia boleh guna Al-Fatihah dalam nak mendidikkan anak-anak dia dalam keluarga, isteri dia, dan juga dalam masyarakat. Al-Fatihah yang 7 ayat yang kita duk baca 17 kali sehari semalam mengandungi pengajaran periktibaran yang paling besar. Tidak itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kata seafdal surah, sebesar-besar surah, dan satu surah saja yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab serta-merta apabila kita baca di dalam semaya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, katanya, qasamtus salatu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi surah Fatihah ni di antara hamba aku dengan aku, iaitu Allah Taala, tubik pada dua bahagian, 2 dan. Nisfuha li wa nisfuha li abdi. Satu bahagian bagi aku dan satu bahagian lain bagi hamba aku. Wa li abdi ma sa'al. Bagi hamba aku ikut dia nak minta gapo. Ketika dia baca surah Fatihah, Allah Ta'ala jawab. Satu surah saja yang Allah Ta'ala jawab dengan serta-merta kalau kita baca di dalam semaya. Faqala abdu. Apabila seorang hamba baca dalam semaya dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maka Allah Ta'ala menjawab, Majjadani abdi. Hambaku dak pujiku dah. Hambaku dak pujiku dah. Sidang Jumaat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 1 sampai ayat 4 ataupun 5 mengandungi cara tarbiyah didikkan patanatun ti Allah Ta'ala dai bawiti yang Tuhan telah tunjuk ajar kepada kita selaku hamba. Sejak ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tukan patana tiap-tiap didikkan, tiap-tiap pembaiki. Pertama kali dia kena baiki, kena didik. Kalau nak didik anak baik, nak didik pelajar baik, nak didik siapa pun, dia kena didik manusia kena Tuhan yang menjadi. Tuhan yang menjadi dia bukan Tuhan bagi tupuk bumi saja dak, tetapi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Didik manusia supaya ia yam macam non, yam sirora,
ta'amna ke Allah Ta'ala. Wiyajang sujud patuh taat kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadi, mengkawal dan mengatur hidup dia, dunia dan akhirat. Kalau dia jadi ahli politik, didik dia wiyajang, kata amna sungsut bagi Allah Ta'ala. Kuasa berdaulah dalam pemerintahan yang tertinggi bagi Allah Ta'ala. Didik pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. Apabila seorang dididik dengan iman, kata Tuhan Allah Ta'ala, yang mengaku Tuhan sebagai Rabb, yang menjadi, mendidik, mengkawal, menjaga, memberi, menarik bagi diri dia di dunia ni, lalu itulah mari ayat kedua, terima perasaan seseorang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia terima perasaan dalam hati dia, kata kepada Allah Ta'ala satu sahajalah yang kami nak sujud, patuh dan taat, nak beribadat kepadanya. Sifat mari perasaan. Sebab apa boleh tak semaya? Kerana ia tak berasa, kata Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang mendidikkan dia, Tuhan yang mengkawalkan dia. Apa boleh dia tak semaya? Sedangkan semaya ada satu fardu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tetapi beberapa banyak orang Islam yang meninggalkan semaya. Beberapa banyak hamba Allah yang tak semaya. Beberapa banyak rijal, pemuda-pemuda yang tak semaya jamaah. Apabila dia sedar kata Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan dia menjadi, dia mengkawal dia, wi rezeki pada dia, wi pekak dia, wi kaya dia, wi sesak dia, di mana lagi tak nak semaya kepada Allah Ta'ala? Dia tak sujud, dia tak sembah, dia tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada jalan dah. Masjid kena penuh dengan semaya jemaah. Kenapa? Kerana manusia sedar, manusia mengaku kata Allah Ta'ala lah Tuhan yang menjadi dan mengkawal, beri rezeki, sanggah hidup dia, jak dia beranak sampai dia mati. Di mana tak semaya? Apa boleh masjid masih lagi duk luar, kita bina masjid besar-besar, kemudian orang semaya tidak ada. Bukan kerana mari pada iyyaka nak. Dalam iyyaka na'budu apa Allah Ta'ala wa mari maf'ul dulu. Takhsiskan tepat tuju kepada Allah Ta'ala, kepada engkau, mentauhid, menunggalkan, tepat kita nak sujud sembah, tak boleh bersyirik. Menunggalkan Allah Ta'ala, tepat kita nak sujud sembah. Ni apa? Ikhlasul lillahu fil ibadah. Masuk tauhid ibadah. Tadi tauhid rububiyah. Maknanya tepat kita nak minta tolong, tepat kita nak sujud sembah, tidak boleh Tuhan lain, iaitu hanya kepada Allah Ta'ala satu saja. Tak ada dah pasal lagi duk tabik dengan kubur, tabik dengan hatu syaitan, tabik dengan keraka-keraka tu keraka ni. Kenapa? Sesiapa yang agak benda lain boleh wi bekah selain daripada Allah Ta'ala, dia bersyirik. Dia bersyirik dengan tauhid. Maka iyyaka na'budu, kepada engkau satu saja, tidak ada yang lain. Na'budu iyyaka na'budu, wahai Tuhanku. Ni kita 17 kali sehari kita duk baca dalam semaya kita. Ni surah yang Allah Ta'ala fardu untuk baca dalam semaya. Sama ada kita nak khabar tak khabar, kita duk baca mai 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun mari dah. Kata kita duk ikrar, duk mengaku, duk patiantun, iyyaka na'budu, kepada engkau satu saja hai Tuhanku, aku nak minta doa, aku nak sembah, aku nak minta tolong biar aku susah, aku nak minta wisiat biar aku demam. Pak pasal atau masuk ala bukit, tak ada tabik, berak cu tu tak ada lah. Kerana ni adalah bersyirik dengan Allah SWT. Lain daripada Allah Ta'ala boleh beri bekah lagi, maka syirik. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana susahnya nak beribadat kepada Allah Ta'ala, satu saja nak mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadat kita, susah. Allah Ta'ala tahu kata payah.
Sebab tu banyak manusia berlaku syirik. Kita dijadi bersifat hamba. Manusia, jin, syaitan dijadi bersifat hamba, bukan bersifat Tuhan dah. Sebab tu la yasihu ay yakuna rabban wala ilahan. Tak sah mana-mana makhluk nak dakwa jadi Tuhan. Sebab tujuan dijadi kita sama ada jin, syaitan baik, dijadi sebagai penyembah, abid, bukan makbud. Yang jadi makbud iaitu Tuhan satu saja. Kita manusia dijadi sebagai penyembah. Tapi oleh kerana cari penyembah tak jumpa Allah sebenar, pergi sujud belaka. Sujud pada manusia, sujud pada batu, sujud pada syaitan, sujud pada kubur, sujud pada tok nenek, sujud pada tu, sujud pada ni. Siapa dia yang dakwa diri jadi Tuhan, dia akan kekal dari neraka seperti Firaun laknatullahi alaih, seperti syaitan. Sebab tu tak boleh mana-mana manusia makhluk nak dakwa diri jadi syaitan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadi jin dan manusia sebagai bukan Tuhan untuk jadi Tuhan, tapi aku jadi jin dan manusia supaya menjadi hamba untuk semuaku. Liya'buduni, supaya beribadat padaku dalam hidup dia. Apabila Allah Ta'ala tahu kata susah nak mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadat, lalu tu Tuhan pun mari ayat satu lagi, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau satu saja ya Allah aku nak minta tolong. Minta tolong ya Allah Ta'ala yang dimudah dalam amalan kita. Minta tolong apabila kita susah kepada Allah Ta'ala. Dan berdoa pada Tuhan satu merupakan kemuncak ibadat dalam Islam. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa kemuncak, kepala dalam ibadat. Sebab tu kita boleh didik. Kita carikan buan kani, naikkan hanti apa tenaton. Sama ada kita nak jadi pola dunia ni. Kalau kita tidak mendidikkan diri kita supaya we kenal Tuhan, ibadat kepada Tuhan, minta doa pada Tuhan, akan jadi habuk ni habis tak pakai apa sekarang. We lah kita nak kedebeh tang mana dalam dunia ni, maka di sisi Allah Ta'ala tidak ada harga lah sedikit. Dan kita akan tergulung dalam golongan orang yang rugi di negeri akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama kita mendidikkan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita. Cakap pe kita pun we ada didikan hak betul selalu dah. Tak usah duk usik pasal usik hatu, usik sedadu, usik apa tu, kerana dia akan bermahraja lela di dalam hati dia siapa mi apa ni? Ada kesal dalam hati dia. Kita didik, we takut Tuhan, kasih Nabi. Apabila itu serupnya ibadat kita dalam didikan kita yang nak sempurna dan diterima oleh Allah Ta'ala kena mencukupi dua syarat. Satunya ikhlas, iaitu ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang keduanya, ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak ibadat dengan rupa mana sekalipun, tengok kata Rasulullah buat ke tak, sahabat buat ke tak, dan Rasulullah ada pesan ke tak benda ni. Kalau tidak ada, maka kena fikir banyak-banyak kali sikit. Kerana Rasulullah telah cikat siap belaka dah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa-siapa yang beramal atau mengada-ngadakan dalam agamaku akan satu amalan tidak ada sunnahku, tidak ada contoh daripadaku, maka amalan itu ditolak, tidak diterima. Dan Rasulullah telah tak lunah siap dahwi kita ikut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kamu kena ikut sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ni kam yunjan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak lagi ayat-ayat. Quran sendiri pun telah beratap tera dah. Kata Nabi sebagai bab yang dalam hidup kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi Rasulullah contoh tauladan yang paling baik bagi kamu. Lepas tu kita nak ikut siapa? Kita nak royak tu siapa lagi lebih baik daripada Nabi? Sedangkan Allah Ta'ala telah raprang dah kata Rasulullah paling baik. Lepas tu kita tak usah tunjuk muka orang lah. Kita pergi cek diri kita masing-masing. Hak aku duk buat ni betul dak Nabi. Pada tahu mana kita kena ngaji,
Ikutlah pitikam gapo ada dalam masyarakat kita. Kali kita gitu tunjuk ya balah. Itu masing-masing pakat murajaah diri dia. Hasibu anfusakum. Pakat-pakat renung diri dia. Bukan nak benar tak, tapi nak we kena. Kerana tak banyak hari dah kita nak pergi. Laning setengah-setengah tu dak diri-diri bahteng. Dak ngajar-ngajar bahteng. Lepas tu kita nak tunggu gapo lagi? Kita pakat cek sebelum kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, we amalan kita ni betul dengan sunnah dan ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala kita selamat, keluarga kita dan saudara kita, tok guru kita dan orang-orang sakit yang ada di kampung kita. Semoga Allah Ta'ala selamat dia, siap penyakit dia. Dan orang-orang yang susah, sayang-sayang kita, sahabat kita yang duka cita, susah hati dengan anak dia, susah hati dengan keluarga dia, kita berdoa. Ad-da'watu fi zahril ghaib maqbulatun 'indallah. Kita doa sedangkan tuai dia tak tahu, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita khabar sayang kita susah dengan ikutlah, susah dengan gapo dalam hidup dia, kita tolong doa ke dia, minta Allah Taala ukar masalah dia, Tuhan ukar keluarga dia. Kerana susah seseorang ni patut tak sadar kecil hati gapo lah. Susah ni adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada susah belaka, cuma tak ada demo, tak ada royak je. Itu pakai ada susah belaka. Apabila susah, kita bersabar dan doa pada Allah Ta'ala. Begitu senang, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Susah dan senang adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala', Allahumma adfa' 'anna wa 'an auladina wa syababina min al-bala' wal waba' waz zina wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.